disebut, siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman telah rosak umatku, maka dia mendapat 100 pahala mati. Mungkin kadang-kadang sunnah tu sunnah matrukah, sunnah yang orang tinggal, orang tak buat dah. Tegakkan sunnah Nabi ketika mana rosak dah umat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadilatul Muslim Majlis, Semul Fadilah Tuan Musi Surau Az-Zaidiyah, Pembau Sungai Buloh, Sa'zul, seluruh ahli jawatankuasa surau, Al-Fadil Ustaz Dr. Irfan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kita semua telah pernah bertemu kerana Allah, dan nanti kita pun akan berpisah kerana Allah juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada seorang insan yang lebih mengasihi kita lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasihi kita semua. Mungkin seseorang dapat menghayati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betapa kasih sayang yang dirasai daripada seorang ibu ataupun seorang ayah, ataupun kasih seorang suami kepada isteri, kasih seorang isteri kepada seorang suami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Sesungguhnya tidak ada kasih sayang yang lebih ataupun dapat menandingi kasih sayang semua itu dibanding dengan kasih sayang Nabi pada kita semua. Kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kasih sayang Nabi ialah untuk menyelamatkan kita semua daripada kemurkaan Allah dan api nerakanya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW di dalam Nabi SAW mengasihi kita, maka Nabi SAW juga menuntut kita mengasihinya. Berpandukan kepada banyak hadis. Di antaranya Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih ia kasih daripada ia mengasihi ibu dan ayahnya. Lebih ia kasih kepadaku lebih daripada ia mengasihi anaknya, dan lebih ia mengasihi akan daku daripada ia mengasihi manusia keseluruhannya. Maka begitulah Nabi SAW menuntut untuk kita mengasihinya, sebab ia terlebih dulu mengasihi kita. Nabi SAW mengasihi kita sebelum daripada wujudnya kita. Terlebih lagi, kita semua datang selepas Nabi dah pun wafat. Tapi Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, telah lebih dulu merindui kita sebelum daripada datang kita. Satu masa Nabi SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Nabi kata, ya laitani qabaltu ikhwani. Alangkah kalau aku dapat bertemu dengan ikhwanku. Maka para sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukankah kami ikhwan engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi sebut, bal antum ashabi. Kamu ialah sahabatku. Maka para sahabat bertanya, alas man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa ikhwan engkau yang engkau sebut betapa engkau ingin bertemu dengan mereka itu wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, hum yu'minun, hum ya'tuna min ba'di, sallallahu alaihi Muhammad, wa yu'minuna bi wa yansurunani. Mereka datang selepas kewafatanku. Mereka beriman denganku dan mereka menolong perjuanganku. Itulah ikhwan yang Nabi rindui. Nabi SAW ada dua generasi umat baginda SAW. Yang pertama ashab, yang kedua ikhwan. Ashab makna para sahabat. Para sahabat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah mereka yang telah pernah bertemu Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka pernah jumpa Rasulullah, mereka masuk Islam, mereka beriman dengan Rasulullah SAW, dan mereka mati di atas keimanan dan keislaman. Sementara generasi ikhwan ialah mereka datang selepas wafat Rasulullah. Setiap mereka yang datang selepas Nabi wafat dan beriman dengan Rasulullah SAW,
dan menolong perjuangan Rasulullah, maka mereka lah ikhwan. Dari dulu sampai hari ini, maka itulah generasi ikhwan yang Nabi teringin nak jumpa. Dan Nabi SAW telah pun meninggalkan buat umat yang namanya ikhwan ajaran-ajaran dan pengajaran, pedoman untuk keselamatan generasi ikhwan melalui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sirah dan teladan yang ditinggalkan buat umat, kemudian disambung oleh umat yang kemudian dilangsungkan sampai umat yang seterusnya, sampailah kepada kita pada hari ini. Maka kita pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedang melangsungkan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi buat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap yang menjalani tinggalan Rasulullah SAW sedang merasai kenikmatan dan kebahagiaan seperti mana yang telah dirasai oleh generasi sahabat. Generasi sahabat ialah generasi yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Maka oleh kerana mereka jadi generasi yang paling cinta pada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW suruh kita menjejaki seperti mana mereka telah tinggalkan buat jadi pedoman pada kita. Seperti Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut sahabat-sahabat aku umpama bintang, mana-mana seorang yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Maka generasi sahabat yang 124,000 tu, sesaat Nabi kita wafat, maka 2/3 daripada mereka menyebar ke seluruh alam, menyampaikan Islam dan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Demi kasih mereka pada Rasulullah, dan mereka faham apa mereka patut buat lepas Nabi wafat, maka 2/3 daripada mereka telah keluar daripada kota Madinah, menyampaikan Islam ke seluruh alam dan juga di seluruh rantau dan pelosok alam dan dunia. Ada yang sampai ke China, ada yang sampai di Afrika, ada yang sampai di Nusantara. Begitulah mereka, masalah Sayyidina Muhammad, telah menyebarkan Islam di mana sahaja. Sebab mereka tahu bahawa mereka menggalas amanah yang paling besar yang Nabi tinggalkan. Maknanya, Nabi sebut, balighu anni walau ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Generasi sahabat yang telah menerima ajaran Rasulullah SAW, memahami legasi yang mereka bawa daripada Rasulullah SAW, maka mereka telah mewajibkan atas diri mereka untuk menyampaikan dakwah itu ke seluruh tempat, di mana sahaja yang boleh mereka sampai. Maka subhanallah, Sayyidina Muhammad, maka selepas mati generasi sahabat, generasi tabi'in melangsungkan kerja yang dibuat oleh generasi sahabat. Selepas meninggal generasi tabi'in, generasi tabi'un tabi'in melangsungkan tugas yang telah dibuat oleh generasi tabi'in. Maka sambung menyambung sampai ke hari ini. Maka setiap yang namanya ulama dan pendakwah telah menyampaikan ajaran itu, sehinggalah kita masih menerima didikan itu sampai ke malam ini. Maka kita
yang hidup di akhir zaman. Nabi tinggalkan dan disambung titipan itu sampai ke hari ini. Apa yang Nabi nak? Nabi nak ialah kita mengamalkan dengan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Walaupun kita tak pernah jumpa Rasulullah pun, bukanlah menjadi satu masalah. Sebab setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi kita telah menerima warisan dari Nabi sampai ke hari ini. Apa yang kita wariskan daripada Rasulullah? Yang kita wariskan dari Rasulullah ialah ilmu pengetahuan. Maka setiap orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang telah berada di majlis-majlis ilmu, mereka senang menerima dan dibagi-bagikan kepada mereka tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perpadukan juga seperti mana kata ulama, in aradta an tanzura ila majlisil ulama, in aradta an tanzura ila majlisil anbiya, fanzur ila majlisil ulama. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kamu nak tengok, nak tahu macam mana majlis para nabi, maka lihatlah bagaimana majlis para alim ulama. Maka subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, maka tidak menjadi masalah kalaupun kita tak pernah jumpa Rasulullah, tapi kita telah mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke hari ini. Maka selagi mana ada para ahli ulama, rebutlah warisan-warisan Rasulullah yang Nabi tinggalkan kepada kita. Tuan-tuan, saat yang sedang kita berada, saat yang sangat kritikal. Saat ini, saat di mana tinggalan Rasulullah SAW diambil sedikit demi sedikit, sehingga nanti akan terangkat, diambil semua tinggalan-tinggalan itu. Sebab ilmu yang dimiliki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dipunyai oleh para ahli ulama, bukan direntam tinggalan itu daripada dada mereka, tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia diambil dengan dimatikan para ahli ulama. Seperti mana yang Nabi kita sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu itu dengan cara intiza'. Intiza' mana rentam. Daripada dua reti-reti ada ilmu, tiba-tiba direntam, tiba-tiba jadi bodoh, jika tak ada ilmu. Bukan begitu cara Allah mengambil ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walakin biqabdil ulama, tapi dengan dimatikan para alim ulama. Maka subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, maka selagi mana kita ada peluang untuk mewariskan ilmu pengetahuan dan mewarisi ilmu daripada alim ulama, maka jangan lepaskan peluang yang masih ada, ruang peluang yang masih diberi peluang oleh Allah pada kita. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka ilmu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah warisan yang Nabi tinggalkan pada kita. Berpandukan juga pada sebuah hadis yang lain, Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nahnu ma'asyaral anbiya lam nuwarith dinaran wala dirhaman. Kami golongan nabi-nabi, kami tak mewariskan dinar, kami tidak mewariskan dirham. Yang disebut dengan para anbiya, innama warrathul ilma, hanya saja mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, maka orang yang mewarisi ilmu ialah orang yang mewarisi warisan Nabi yang paling sempurna sekali. Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, faman akhadahu
faqad akhadha bihadhin wafir. Siapa yang telah mengambil warisan ilmu ni, maka dia telah mengambil warisan ataupun habuan yang paling sempurna sekali. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW menggagaskan dalam sebuah hadis yang lain. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kamu lalu di sebuah taman dari taman-taman syurga, petiklah buahnya, kata Rasulullah. Kata para sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman syurga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, hilaqul dzikri, halaqah zikrullah. Malis ilmu termasuk halaqah zikrullah. Bila kamu lalu di sebuah taman dari taman-taman syurga, jangan kamu tak berhenti mengutip ataupun memetik buahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka malis ilmu ialah merupakan sebuah taman dari taman-taman syurga. Maka tuan-tuan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada saat yang sedang kita berada ni, maka rebutlah peluang keemasan yang ditinggal oleh Nabi buat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Carilah malis-malis ilmu. Kalau kita dah duduk di malis ilmu, jangan tinggallah. Berdoalah agar kita boleh duduk di malis ilmu sampai kita mati. Kita harap, kalau saya harap hari saya mati pun saya boleh mengajar lagi. Kita masalah Sayyidina Muhammad yang duduk mengaji, haraplah hari mati pun hari itu kita boleh mengaji lagi. Masalah Sayyidina Muhammad. Maka orang yang mati pada saat dia berniat dia akan menuntut ilmu sampai dia mati, maka matinya ialah mati syahid. Esok tengok kawan-kawan kita hadir di pondok Tafaqquh Fiddin Sahadat Sayyidina Muhammad. Bila dia mati esok, dia ada tak tanda-tanda syuhada? 3 syahid. 3 tanda syahid. Yang pertama, masalah Sayyidina Muhammad mati tersenyum. Yang kedua, mati berpeluh. Yang ketiga, mati keluar air mata. Mana-mana orang yang mati 3 alamat ni berarti dia mati syahid. Mudah ya tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad dalam hati kita. Kalau tak niat lagi, niat awal ni, Aku nak mengaji sampai aku mati. Selagi mana ada hayatku, aku nak hadir malis ilmu. Tuan-tuan, sebab kita tak akan berjumpa dengan taman-taman syurga di dunia, melainkan taman-taman syurga itu ialah di mana sahaja malis-malis ilmu. Maka subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, maka tidak ada warisan yang paling besar yang Nabi tinggalkan kepada kita melainkan ilmu pengetahuan. Ilmu ni tuan-tuan, dia menurut pada dia menuntut kepada kita mengamalkan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada ilmu lah akan timbulnya amalan dan perbuatan. Contoh, mungkin ramai orang yang mengimpikan khusyuk dalam sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ilmu yang pertama Tuhan angkat selepas Nabi wafat ialah khusyuk. Sallallahu Muhammad. Zaman sahabat Nabi, zaman Rasulullah, zaman yang penuh dengan barakah. Zaman itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap para sahabat sembahyangnya khusyuk. Sebab mereka dilimpahi dengan barakah nubuah. Dengan barakah nubuah, maka melimpah pada semua sahabat. Maka mereka hidup di zaman yang terbaik. Nabi sebutlah sebuah hadisnya, khairul qarni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebaik-baik kurun ialah kurunku, kata Rasulullah. Kemudian kurun yang selepas itu. Kemudian kurun yang selepas itu. Mungkin orang melain menganggap era yang terbaik ialah zaman Bani Abbasiyah. Sebagai contoh, zaman tu masalah Sayyidina Muhammad keluar ilmu-ilmu baru, algebra, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ilmu matematik, ilmu kimia dan sebagainya. Soalan Sayyidina Muhammad. Zaman tu zaman manusia, masalah Sayyidina Muhammad, hidup dalam tamadun kebendaan, tamadun dunia yang tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman itulah zaman di mana orang bukan Islam, masalah Sayyidina Muhammad, ke negara Islam, ke Baghdad, menimba pengetahuan. Sampai dengan sebab itu, maka Barat jadi cerah. Kalau tanpa Islam, Allahumma salli Barat masih gelap. Mungkin orang anggap zaman tu zaman yang paling maju. Zaman tu zaman tamadun yang tertinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya tamadun yang tertinggi ialah tamadun zaman Rasulullah. Mungkin orang fikir, orang kata, apa tamadun zaman Rasulullah? Bina bangunan tak mana? Penemuan ditemui apa? Soalan Sayyidina Muhammad. Nu zaman Abbasiyah, macam-macam ilmu keluar. Soalan Sayyidina Muhammad. Mungkin orang terfikir zaman Andalus. Zaman Andalus, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, zaman Andalusia. Orang Islam yang mula menemui tamadun, mencipta kapal terbang. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau tak ada ditemui oleh orang Islam, tak ada kapal terbang hari ini. Asasnya adalah orang Islam. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, zaman Nabi ada apa? Mungkin orang tanya macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Tamadun zaman Nabi itu di mana dibanggakan? Tuan-tuan, zaman Nabi lah zaman manusia mencapai tamadun kemanusiaan tertinggi. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau tak ada pencapaian tertinggi tamadun kemanusiaan zaman Rasulullah, soalan Sayyidina Muhammad, tak timbul ilmu-ilmu yang manusia miliki pada hari ini. Tuan-tuan, subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, zaman itu mesti dikembalikan pada hari ini. Sebab kalau kita tak berpandukan narasi Rasulullah dan narasi sahabat, tuan-tuan, kita tak mungkin dapat mengulang balik kejayaan yang pernah dikecap oleh Islam hari itu. Ada Sayyidina Muhammad. Contoh Barat. Bila mana Barat mencapai tamadun kebendaan tertinggi, tuan-tuan, mereka kosong. Dalam dada dan jiwa mereka tak ada benda, kosong. Soalan Sayyidina Muhammad. Mereka putus dengan pencipta tamadun, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Umpama, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu zahir, satu lembaga zahir yang nampak hebat, tapi dalamnya tidak ada ruh. Apa kita nak bangga? Nampak rimau, rupa rimau, sesekok rimau, tapi rimau yang dah mati, yang telah pun dikakukan. Itu umpama dia. Islam ialah satu lembaga yang hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, kita pernah pergi masjid baru dan kita pernah pergi masjid lama. Kadang-kadang kita masuk masjid baru, kita rasa macam kosong. Dibanding kita masuk masjid yang tua, kita rasa seronok, damai. Pasal apa?
Sebab pengisian yang telah wujud dalam masjid itu sejak sekian lama. Sallallahu alaihi Muhammad. Masjid walaupun masjid lama, tapi kita masuk kita rasa awak tenang, masjid awak seronok masjid ni. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dibanding orang semayang masjid baru dan masjid lama lebih banyak dah orang semayang. Lebih banyak dah orang bertikaf dibanding masjid baru. Orang beribadat, baca Quran, zikrullah, munajat. Itulah yang dikatakan ruh dan pengisian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ada pada Islam. Mungkin orang pernah pergi ke Samarkand, ke Bukhara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tengok bangunan yang dibina oleh arkitek Islam dulu. Arkitek orang putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mai daripada Eropah. Mungkin dia seorang yang sedang mempersiapkan master dia ataupun PhD dia, soalan main mengkaji binaan Islam. Bila lemai tengok soalan Sayyidina Muhammad, dia rasa masuk ke dalam ruang dada dia, soalan mengagumi ciptaan Islam. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, pasal apa? Sebab yang membina bangunan itu ialah sufi, ialah seorang sufi. Soalan Sayyidina Muhammad, iaitu orang yang berhubung hatinya langsung dengan Tuhan. Soalan Sayyidina Muhammad. Ada satu orang arkitek, dia buat satu bangunan yang sama seperti bangunan dia tengok di Samarkand. Dia buat baru, bangunan tu bangunan lama. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, dia tengok hak baru yang dia buat, dia tengok hak lama yang orang Islam buat. Last tuan-tuan, dia lebih suka melihat yang lama daripada yang dia tengok yang baru. Pasal apa? Hak tu yang buatnya ialah seorang sufi, arkitek sufi. Maknanya soalan Sayyidina Muhammad, Islam, dia setiap sesuatu yang dibuat, dia hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap yang berdiri, dia adalah nilai hidup, dia ada ruh dia. Jadi Islam, soalan Sayyidina Muhammad, yang sampai hari ini, yang diwarisi ke hari ini, ialah daripada suatu yang hidup, daripada asas yang dibina di zaman sahabat Nabi, di zaman tabi'in, tabi'in, langsung sampai hari ini. Maka Nabi SAW mengagaskan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ruh itu mesti hidup. Di mana hidupnya ruh Islam? Pada amalan. Amalan apa? Yaitu amalan ajaran dan sunnah yang Nabi tinggalkan. Nabi sebut dalam hadisnya. Pasal Nabi sebut ni sebab Nabi nak suruh kita buat sungguh-sungguh. Nabi kata, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman telah rosak umatku, maka dia mendapat 100 pahala mati syahid. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, contoh. Benar simple ya. Tuan-tuan, sembahyang pakai kepiah. Sah sembahyang tak pakai kepiah. Tapi Nabi SAW tak pernah bersolat tak pakai kepiah. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, tegakkan sunnah Nabi ketika mana rosak ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan Sayyidina Muhammad. Mungkin kadang-kadang sunnah tu sunnah matrukah. Tak ada sunnah matrukah. Sunnah yang orang tinggal, orang tak buat dah. Contoh, kita makan. Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas Nabi makan, Nabi akan tuang air dalam pinggan, sayyidina Muhammad, Nabi kita minum air pinggan.
Ramai ada orang buat. Tak ada dah. Sunnah dipanggil sunnah matrukah, orang dah tinggal. Tapi kita tahu Nabi buat, kita buat. Kita akan mendapat 100 pahala mati syahid. Sahadat Sayyidina Muhammad. Maka begitulah apa sahaja yang Nabi buat. Contoh, bangun qiyamul lail. Nabi kita SAW bangun qiyamul lail. Ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum menjelang waktu subuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kita bangun dan mendirikan qiyamul lail. Sahadat Sayyidina Muhammad. Qiyamul lail ini pada Rasulullah wajib. Seperti mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang Allah sebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Kata Allah pada waktu malam, daripada sebahagian malam itu kata Allah, fatahajjad bihi, bertahajudlah engkau di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nafilatan laka, sebagai satu yang bersifat sukarela kamu lakukan. Tuan-tuan, kita tahu Nabi bangun sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi kita bangun sebab Nabi kita pernah bangun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi SAW tidak tinggalkan semayang sunat subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan semayang subuh Nabi tekankan, semayang sunat subuh. Nabi sebutlah hadisnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rak'atani qabl fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sahadat Sayyidina Muhammad. 2 rakaat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Sahadat Sayyidina Muhammad. Mungkin kalau kita tengok seseorang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada kereta Ferrari, Lamborghini, apa segala lah, ala Sayyidina Muhammad. Ramai orang kata, ish, kalau aku ada kereta tu sebiji lah. Orang ni kalau kaya nak beli Ferrari, ada duit nak beli Lamborghini, Sahadat Sayyidina Muhammad. Tak tahu dia rasa macam mana, tak boleh beli kereta lain kah? Tu nak beli. Ada sekali tu, saya main daripada Kedah, nak main KL lah. Berhenti buah minyak, tiba-tiba kereta tu main, brum, 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 brum. Berhenti buah minyak. Saya kata, kereta hebat pun buah minyak juga. Ingat tak buah minyak? Sahadat Sayyidina Muhammad. Berhenti-berhenti tu, Sahadat Sayyidina Muhammad. Main lah orang yang tak malu. Main gosok-gosok kereta tu. Ish. Saya kata, tak malu. Kita ni kalau orang kata kita ahli dunia, kita kena malu. Kita ni, kalau orang kata kita ahli dunia, kita kena malu. Sebab menisbahkan pada dunia ialah satu yang hina. Sahadat Sayyidina Muhammad. Sebab tu orang dulu-dulu mereka tak berlumba-lumba dengan dunia, mereka berlumba-lumba dengan akhirat. Ahli dunia berlumba-lumba siapa paling banyak dunia. Ahli akhirat berlumba-lumba siapa paling sedikit dunia. Nampak tak beza dia? Ahli dunia berlumba siapa paling duit banyak. Ahli akhirat berlumba siapa paling duit sikit. Kalau orang puji rumah dia, Sahadat Sayyidina Muhammad. Kalau orang puji kereta dia, dia malu. Sebab orang tu telah dikira menghina dia. Sebab dunia dibanding akhirat tak ada bandingan. Walal akhiratu kharul laka minal ula. Sahadat Sayyidina Muhammad. Nabi Allah sebut akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Tuan-tuan, subhanallah. Dan lebih halus lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi tinggalkan pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
rohani yang sepatut dimiliki oleh umat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa, tengah-tengah Nabi duduk di rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, para sahabat mai ubah Rasulullah. Ya Rasulullah, Nabi keluar, kata sahabat yang mai, Rasulullah, orang melunggukkan mah di masjid. Salah Sayyidina Muhammad. Tak pernah orang main lungguk mah di masjid. Tuan-tuan boleh bayang lah, orang main lungguk pasiak di rumah kita. Nampak rumah orang main lungguk pasiak kan? Cuba bayang, lunggukkan mah di masjid. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi para sahabat rasa ajib sebab tak pernah siapa main lungguk mah. Jadi Nabi SAW bila sebut macam tu, Nabi macam tak peduli pun. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tak mengejutkan Nabi pun. Sedangkan para sahabat dah rasa terkejut. Sahabat Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, waktu sembahyang zuhur, Nabi pergi masjid. Sampai di masjid, Sayyidina Muhammad Nabi lalu di tepi longgokkan mah tu. Tuan-tuan, Nabi tengok pun tidak. Nabi pergi macam tu ya. Macam tuan-tuan tengok selungguk teh. Macam mana kita? Berarti pelik kah tengok teh tu? Tuan, kita akan lalu macam tu ya. Tengok tak mahu langsung. Begitulah yang Nabi tengok. Lepas daripada semayang, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata, ambil. Siapa nak ambil? Tuan-tuan, Nabi sendiri tak ambil. Dalam ramai-ramai yang ambil, ialah bapa saudara Nabi, Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Abbas, masalah Sayyidina Muhammad, dia lentang kain rida dia, masalah Sayyidina Muhammad, dia ambil. Dia ambil emas tu, dia nak buh atas bau dia, tak naik sebab berat. Dia kata, Rasulullah, tolong saya angkat buah atas bau. Nabi gila pula, Nabi tak mau tolong dia. Sahabat Sayyidina Muhammad, kalau engkau tak mau tolong pun, suruhlah sahabat-sahabat engkau tolong saya angkat buah atas bau aku ni. Nabi kata tak mau. Akhirnya Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kena buang sebab tak mampu nak angkat. Sampailah masalah Sayyidina Muhammad, dia angkat mah tu sampai badan dia melengkung. Faham tak? Nak ambil juga, tapi bawa pun badan melengkung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampailah dia ambil, dia berjalan balik. Nabi tengok sampai Nabi tak nampak dah, dan Nabi geleng kepala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maknanya itu ialah rohaniyah Sayyidina Sayyidina Muhammad yang Nabi wariskan kepada umatnya. Sayyidina Muhammad, supaya dunia tak menjadi kebesaran dalam diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka tinggalan ini ialah merupakan ajaran yang mesti kita hadam, kita imani, kita sedang. Ialah tinggalan yang berharga yang Nabi tinggalkan pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, daripada ilmu yang kita ada, kita amal salah Sayyidina Muhammad, maka tumbuhlah ilmu yang tak perlu kita belajar. Ilmu itu adalah ilmu kurniaan yang Allah kurnia pada kita. Itulah tinggalan yang lebih berharga daripada segala-galanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi sebut, man amila ma alima awrathahu Allahu ma lam ya'lam. Sahabat Sayyidina Muhammad. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu,
Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Salah Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, maka itu lagi halus tinggalan yang Nabi tinggalkan pada kita. Yang pertama, cari balik ilmu. Yang kedua, amalkan ilmu. Bila kita mengamalkan ilmu salah Sayyidina Muhammad, maka akan tumbuhlah ilmu yang pernah ada di zaman Nabi hari itu. Sebagai contohnya, ilmu yang pertama-tama diangkat seperti mana saya sebut tadi ialah khusyuk. Khusyuk tak boleh buat. Khusyuk tak boleh buat. Hatta seorang ulama sendiri pun, hatta seorang asatizah, ilmuwan sendiri pun takkan dapat mengusahakan khusyuk. Hanya dia boleh semayang ya. Faham tak? Dan Allah pun suruh kita semayang ya. Allah tak tanya khusyuk kita. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab arahannya aqimus salah, dirikan semayang. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab khusyuk bukan kerja kita. Khusyuk anugerah Tuhan pada kita. Soalan Sayyidina Muhammad. Macam mana nak timbulkan khusyuk ni? Bila Tuhan suruh semayang, semayang. Semayang ni semayang macam mana? Semayang seperti mana yang Allah hendak. Aqimus salah. Soalan Sayyidina. Dirikan kamu akan semayang. Maknanya, bila kata dirikan ni, maknanya kita buat dengan hati. Semayang ni berat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sahabat Sayyidina Muhammad. Semayang ni berat. Melainkan kepada orang yang khusyuk sahaja yang tak berat. Contoh, kita semayang. Jemaah sahabat Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba lepas bagi salam, orang cip belakang. Kita balik. Soalan Sayyidina Muhammad balik-balik, dia kata, tik cicak. Kita pun tengok kaki kita, Allah. Kita punya Allah. Allah. Pasal apa? Sebab kena mayang lain. Nak mayang lain tu teruk lah. Teruk. Allah. Pasal bunyi Allah tu sebab orang tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi orang khusyuk tak rasa macam tu. Allahu Akbar, Tuhan. Dia nak lagi kat aku. Faham? Faham tak? Kita dah semayang dah. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuhan kira tak kita semayang tu? Yang ada tercicak tu? Kira. Ada merit ya. Walaupun semayang tu tak sah, tapi dah ada nilai pada sisi Tuhan. Bagi orang yang khusyuk, soalan Sayyidina Muhammad, dia kata, Ya Allah, Tuhan nak lagi kat aku. Kita semayang 4 rakaat, kena semayang lagi 4 rakaat. Allahumma salli ala Sayyidina. Itu dia panggil khusyuk. Khusyuk ni tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, anugerah Allah. Sebab tu orang yang dah dapat khusyuk, dia sembahyang 2 rakaat. Salat Sayyidina Muhammad, bagi salam. Selepas 2 rakaat, bangkit lagi 2 rakaat. Salat Sayyidina Muhammad, bagi salam. Bangkit lagi 2 rakaat. Bagi salam. Bangkit lagi 2 rakaat, bangkit lagi 2 rakaat, bangkit lagi 2 rakaat, akhirnya menangis. Salat Sayyidina. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa dia nangis? Sebab tak puas bayar. Kita tahu tu tak? Boleh buat 2 rakaat pun dah alhamdulillah dah. Kan? Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, khusyuk ni ialah kurniaan. Jadi bila mana Allah suruh sembahyang, Allah suruh jaga fardu, dia suruh jaga sunat. Baik ya? Salat Sayyidina Muhammad. Khusyuk anugerah. Seperti mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi sebut tidak ada sesuatu yang paling Tuhan suka melainkan apa yang Allah fardukan kepada kita. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, benda yang kita buat lepas fardu ialah mayang sunat, mayang sunat, mayang sunat. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, maka subhanallah,
Maka semua ini terkandung dalam ajaran yang Nabi tinggalkan pada kita. Hadir malih ilmu. Salah Sayyidina Muhammad. Hadir malih ilmu ni, kita kata, mengaji ni berat. Nak hadir kuliah tu berat. Contoh kita ajak, jomlah kita pergi kuliah. Kawan yang kita ajak tu dia kata apa? Pergilah dulu. Jomlah, pergilah dulu. Tak tahulah berapa puluh kali jom, berapa puluh kali tu juga dia kata, pergilah dulu. Salah Sayyidina Muhammad. Orang yang hadir kuliah, salah Sayyidina Muhammad, dia tahu macam mana manisnya hadir kuliah. Dulu-dulu waktu mana kita majlis sekolah rendah, duduk dalam kelas, masalah Sayyidina Muhammad tunggu cikgu masuk kelas. Tiba-tiba guru besar bagi tahu, ni semua buat keluar buku. Pelajaran apa lah ni? Matematik. Buat keluar buku semua. Kita pun buat keluar buku. Kata guru besar, ulang kaji pelajaran Cikgu Salmah Majak Barin. Dia tadi masuk kelas, lompat budak-budak. Pasal apa? Cikgu tak masuk kelas. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, berbeza orang yang dah dewasa dalam balik ilmu. Duk Pak Marib, tunggu Ustaz mai. Tiba-tiba tengok jam, tak mai lagi Ustaz ni. Salah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba tu imam bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tu bangkit ni? Minta maaf, dimaklumkan Ustaz tak boleh mai. Allah. Satu masjid, Allah. Pasal apa? Selesai sangat Ustaz tak boleh mai. Beza dengan waktu budak-budak hari tu lompat. Pasal apa tuan-tuan? Orang tu dah mendapat kekhusyukan majlis ilmu. Kemalisan majlis ilmu. Masalah senamak. Sebab itu, tuan-tuan, benar ni main macam mana? Dia main selepas ada ilmu dan amal ke ilmu. Maka tumbuhlah tu. Salah Sayyidina Muhammad. Seperti mana orang yang diajak untuk berjihad fi sabilillah. Nak pi perang, salah Sayyidina Muhammad. Nak pi perang, nak pi mati. Banyak orang sayang nyawa, salah Sayyidina Muhammad. Tapi orang yang Tuhan bagi anugerah kemanisan iman, salah Sayyidina Muhammad, mencari-cari saat mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, dari semua semangat-semangat ini musyawarah Sayyidina Muhammad ialah yang mendapat keseluruhan rasa-rasa itu dimiliki oleh nasi sahabat dulu. Jadi bila mana kita sambut Madinah Rasul musyawarah Sayyidina Muhammad, jadi kita nak garap balik 30 hari bulan Rabiul Awal, masjid tu buat sambutan Maulid Rasul. Salah Sayyidina Muhammad. Surau tu buat sambutan Maulid Rasul. Kita pergi semua, kita nak ambil. Nak ambil. Kutip. Kita garap semua. Salah Sayyidina Muhammad, kita nak buat semua. Kita berazam, nak himpun semua, kita nak amal. Semaksimal yang mungkin kita dapat beramal. Salah Sayyidina Muhammad, kita nak layakkan diri kita berada dalam situasi yang Nabi sebut tadi, iaitu generasi ikhwan, generasi yang sama seperti zaman sahabat. Cuma bezanya tak pernah tengok muka Rasulullah ya. Barangkali lebih ajib, generasi sahabat rindu pada Rasulullah sebab dah pernah tengok muka Rasulullah salah Sayyidina Muhammad. Generasi ikhwan rindu pada Rasulullah tapi tak pernah tengok muka Rasulullah. Tentu tak sama di antara generasi itu dan kita. Maka tuan-tuan subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, maka kita harap pada malam ini kita semua dipandang oleh Rasulullah. Sekalipun kita tak pandang muka Nabi pun, tapi cukup Nabi tengok dan mandang kita semua. Mudah-mudahan insya-Allah masalah Sayyidina Muhammad Madinah Rasul pada kali ini meninggalkan kesan yang lebih mendalam buat kita semua insya-Allah. Dan kita semua layak untuk mendapat syafaat baginda
pada saat kita balik jumpa Nabi pada hari akhir esok, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat daripada Islam dan muslimin kerana kita meriahkan sambutan Maulid Rasul pada malam ini. Mudah-mudahan Muhammad Sayyidina Muhammad, kita ialah umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat tu, kita harap keluarga kita, anak cucu kita, Nabi kita berbangga. Sebab mengalir dalam jiwa kita dan keluarga kita, keturunan kita, ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah yang Nabi tinggalkan pada kita dan kita amalkan. Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah katsira. Yang baik daripada Allah, kurang ialah daripada saya sendiri, Muhammad Sayyidina Muhammad. Dan saya sebenarnya saya pelik boleh main jumpa tuan-tuan ni. Tuan bayang tengok. Saya pun diheran tu fikir macam mana aku boleh main ni. Sedangkan saya hadir pergi kuliah luar-luar ni malam cuti. Malam Jumaat, malam Sabtu. Tapi boleh main Kuala Lumpur ni malam tak cuti. Ada apa? Sallallahu alaihi wasallam. Boleh naik kapal terbang tadi, balik pagi esok. Jadi tentulah ada satu makna yang kita tak faham, yang Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا من هدايتك، اللهم نبر قلوبنا من هدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا، اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا، اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.